Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan ahli jemaah sekalian, syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi bagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam, juzuk yang pertama, muka surat 155. Pada malam ini kita akan sambung mengenai dengan bab qiblat ya. Hadis yang kita akan mulakan pada malam ini yaitu hadis yang ke-67. An Anas ibn Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu hina qadima min asy-Syam falaqainahu bi'ainin tamr fara'aituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min za al-janib yani an yasaril qiblah faqultu ra'aituka tusalli li ghairi al-qiblah faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu. Apa makna? Daripada Anas bin Sirim qal, kami bertemu dengan Anas radhiyallahu anhu ketika dia datang daripada Syam. Syam ni Syria lah. Kami bertemu dengan dia di satu tempat yang bernama Ainut Tamri. Maka pada ketika itu kami ataupun saya telah lihat dia mendirikan solat di atas himar, kenderaan dia, dan mukanya ataupun wajahnya menghadap di sebelah lain daripada kiblah. Yani an yasaril qiblah, yakni sebelah kiri kiblat, mana tidak tentang dengan kiblat pada ketika itu. Dia sembahyang atas kenderaan dia. Faqultu, aku pun tanya, aku telah nampak engkau telah sembahyang li ghairil qiblah, tidak menghadap kiblat. Apa jawab? Dia jawab, kalau sekiranya aku tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian, tentu aku pun tak buat begitu. Ma fa'altu. Itu matan hadis. Kita masuk makna ringkas. Anas bin Malik baru pulang daripada Syam. Wal jalalatu qadrihi wa sa'ah amalih. Dia seorang yang luas ilmunya ya, dan kedudukan dia pun masya-Allah ya, orang yang alim. Istaqbalu ahli Syam. Dia telah pun berjumpa dengan ahli Syam. Rawi kitab ini atau rawi hadis ini mengatakan dia ahadu al-mutaqbilin, salah seorang daripada dua orang yang ditemu, iaitu annahu yusalli ala himar. Apa yang dia nampak, dia kata
Pertama sekali dia sembahyang di atas himar. Himar ni kaedah lah. Wa qad ja'ala al-qibla an yasarih. Yang keduanya dia tidak menghadap kiblat. Kiblat duduk sebelah kiri dia. Kalau kita sekarang ini kiblat di sebelah matahari jatuh, belah janub, dia menghadap sebelah utara. Tak? Kiblat sebelah kiri dia. Kemudian kita masuk terus kepada mayukhal minal hadis. Apa yang dapat kita petik daripada hadis ini? Pendek hadis ini. Dalam hadis ini tidak diterang kepada kita Anas ni sembahyang apa. Adakah dia sembahyang fardu ataupun dia sembahyang sunat? Itu dia. Yang pertama. Wa minal ma'lum, kita dah maklum sebelum ini daripada hadis yang lain, rupanya dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat, ya. Biasanya apa yang telah pun diketahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya sembahyang sunat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian, dia pun nampak. Sebab itulah Anas berbuat demikian. Sebab dia pernah nampak Nabi bila dia sembahyang di atas keinderaan, dia tidak menghadap ke arah kiblat, sembahyang sunat. Yang keduanya, kiblat bagi orang di atas keinderaan. Rahilah ni umum, sama ada kita sendiri nak naik keinderaan, atas keinderaan, kapal terbang ke, kereta ke, kereta api ke dan sebagainya, atau kapal laut, haitsu tawajjahat bihi rahilatu. Arah kiblatnya itu iaitu arah mana yang keinderaan kita menghadap. Tak? Kalau sekiranya kita naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Jeddah, memang belah depan tu kiblat lah. Waktu balik kita menghadap ke belakang kapal terbang. Tapi kalau sekiranya kita daripada sini nak pergi ke Kuala Lumpur, kiblat duduk sebelah kanan. Macam tu tak? Yang ketiga, harus sembahyang sunat di atas keinderaan dalam masa musafir walaupun menunggang himar. Menunggang himar ni, himar tu binatang. Kalau kereta tu benda yang dibuat khas, bukan keinderaan, bukan binatang. Tapi harus, mana boleh, sebab Nabi berbuat demikian. Itu hadis ini yang kita dapat bahawa apa yang dilakukan oleh Anas tadi ini, iaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunat. Kemudian habis kita tinggal yang tu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita masuk pula bab as-sufuf. Ini bab saf pula ni. Hadis mengenainya iaitu hadis yang ke-68. Samin wa situn. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufufi min tamamis salah. Itu mata hadis. Luruskanlah saf kamu. Maka sesungguhnya dengan meluruskan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan salat. Lurus saf tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Makna ringkas, Nabi SAW menunjuk umatnya, memberitahu kepada umatnya sesuatu perkara yang memberi kebaikan dan kejayaan kepada umatnya. Apa yang disebut di sini ialah baginda sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi an yusawwu sufufahum, iaitu supaya bila umatnya salat hendaklah diluruskan saf.
Termasuk kita. Ya, termasuk kita hari ini. Di mana saja kita salat, kecuali di Masjidil Haram dia tak lurus, dia lengkong gitu. Tapi kena duduk elok jugalah. Bihaisu yakun, dengan syarat mereka menghadap kiblat. Kesemua menghadap kiblat. Sebab itu tuan-tuan dan muslim, tuan-tuan solat di dalam Masjidil Haram, kenapa dia jadi lengkong gitu? Sebab Kaabah di sini semua menghadap Kaabah. Sebab tu jadi macam bulat tu. Semua mereka menghadap kiblat. Jadi macam kita sekarang ini di Malaysia misal kata, kita menghadap kiblat ke sana, mana semua menghadap ke sana. Itu dia namakan keseluruhannya menghadap kiblat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada umatnya beberapa faedah yang lain, beberapa perkara yang lain yang beri faedah kepada kita, termasuklah kita ya, yang boleh mendapat pahala daripada solat itu sendiri, iaitu min ta'dil saf. Iaitu ta'dil ni kita katakan merapatkan saf dan lurus dan rapatkan saf. Kenapa? Ini adalah dinamakan ta'diluha alamatun ala tamami salah wa kamaliha. Bila kita luruskan saf, bila kita rapatkan saf antara satu sama lain, ini menandakan kita buat tu untuk salat yang sempurna. Kalau tak begitu, tak sempurna. Kena sempurna. Kena buat bagi elok-elok, bagi lurus dan bertemu kaki kita tu boleh. Bau kita bertemu antara satu sama lain. Jangan duk celah-celah. Wa anna i'wijaj as-saf, apabila saf tidak lurus, ada depan, ada belakang, ada depan, belakang, i'wijaj, khilal, maka di situ mesti ada lompangnya ataupun kita katakan tempat kosongnya, dan di sini dinamakan juga kekurangan salat kita itu, pahalanya kurang. Jangan main tuan-tuan dan sekalian, kena rapatkan saf. Ya tak? Sebab itu imam memperingatkan balik, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saf min tamamis salah. Itu kalau panjanglah, tapi kadang-kadang pendek pun. Luruskan saf, rapatkan saf, itu dalam bahasa kita lah. Itu dia. Baik, apakah hukum hakam yang kita dapat petik daripada hadis yang ke-68 ini? 1. Disyariatkan supaya kita lurus dan rapatkan saf di dalam solat. Ya. Dengan berdiri tegak sama-sama. Dan sama-sama menghadap kiblat. Jangan ada yang belakang, jangan ada yang ke depan. Macam mana nak buat? Kita ada tu, saf, kita kata saf. Nak sama jari ke nak sama tumit? Tumit, bagi sama tumit. Jari tak boleh. Kadang-kadang ada orang yang dia tinggi itu, jari dia panjang. Yang pendek, jari dia pendek. Macam mana nak buat? Sukatan dia ataupun cara mana kita nak berdiri dia bagi tegak elok, bagi sama tumit. Ada tumit. Jari depan tengoklah, biarlah, tak apa. Tumit saja. Bagi sama. Sebab itu mula-mula kita nak pijak ya dari saf tu, tempat itu kita perhatilah tumit kita bagi sama. Ya tak? Kalau kita sembahyang di Masjid Haram kadang-kadang Arab tu dia tolak kita, tarik kita. Kita ni orang Melayu ni tak boleh pantang larang. Kalau buat begitu tak, tengok muka. Tak? Baru mari masjid berapa hari. Tak? Kononnya. Tapi dia dah faham. Kita tak faham. Macam mana? Ya. Itu dia. Kemudian yang kedua dia kata sini, yang dikatakan taswiyah sama tu, apa tujuannya? Tujuannya dia kata sebab pitamami salah. Ialah untuk nak mendapat pahala solat itu lebih baik, lebih sempurna lagi.
Walaupun wazalika fayakunu zalika mustahab, itu digalakkan. Digalakkan supaya kita berbuat demikian. Ini diputuskan oleh mazhab al-jumhur. Seluruh ulama, majoriti ulama sepakat mengatakan kena lurus sauf. Baik laki baik perempuan kena luruskan. Wakil, ada kaul daripada ulama tadi dikata mustahab. Mana mustahab digalakkan. Ada kaul di antara mereka waqila biwujubihi. Ada kaul yang mengatakan wajib. Luruskan sauf itu hukumnya wajib. Ada dalil tak? Li hadis ada dalil, tuan-tuan dan muslim. La tasawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allah baina wujuhikum. Di sini mengatakan bahawa pastikan sauf kamu itu lurus, ataupun kamu nak tak lurus, ada depan, ada belakang dan sebagainya, supaya kamu juga nak Allah jauhkan diri kamu, mana tidak ada mahabbah, kesukaan di antara satu mawaddah di antara satu dengan lain. Biasanya beginilah, cuba kita perhati. Apabila kita berdiri elok-elok, tiba-tiba ada orang lain ke depan daripada kita. Tentu orang ni tak mau ikut aku ni. Tak. Seolahnya nak bercanggah dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah itu yang dia nak, supaya Allah nak jauhkan diri dia dengan kita? Inilah yang dikatakan sebagai seolah-olahnya wajib. Yang ketiga, karahah i'wijajan. Apa makna i'wijad? Maknanya bengkok, bengkang-bengkok. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebagaimana kita kata tadi, kalau masjid haram tak ada masalah lah. Tapi kalau masjid kita ni, kenapa nak bengkok kan? Tak? Oi, sauf panjang saya kena bengkok sikit. Kena lurus. Satu lagi, imam tu mesti duduk kat mana? Kalau saya lah di masjid saya sendiri, saya dah perhati tengok Tok Siak, Tok Bilal tu letak sejadah dekat mana. Dia kena bagi tengah, bagi sama banyak kiri kanan. Kalau boleh. Ada. Katalah masjid tuan-tuan ni berapa? Berapa orang berdiri? 25. Katalah 25. Tengah-tengah 25 tu berapa? 13. 12. Contoh begitulah. Seolah begitulah. Sebab adil. Orang ni sama banyak, ni sama banyak. Begitulah. Wa anna zalik naqsun. Apa sebab yang kita tak mau duk bengkang-bengkok itu? Dia katakan naqsun fis salat. Akan kurang pahala sembahyang kita itu. Kita tak naklah, kita seboleh mungkin ya, biarlah sempurna. Sempurna. Yang setengah tempat tuan-tuan dan sekalian, imam tu dia tengok, buat macam Nabi. Nabi tengok dulu, dah lurus betul baru dia takbir tu ikhram. Tapi tuan-tuan dan sekalian, itu peringkat awal. Tak apalah Nabi buat. Tapi kalau peringkat sekarang pun dah banyak hadis, banyak pengajian yang kita duk ikut, masih lagi macam tu. Mana dia tak faham kot, ataupun tak pernah mengajar, tak pernah belajar. Tak? Cukuplah sekali kan tak? Ataupun berulang kali tu imam dah suruh luruskan sauf. Rapatkan sauf. Bukan cakap-cakap itu biasanya. Tu imam mesti kena kata begitu. Bukan, itu untuk nak menyempurnakan sembahyang kita. Tak? Itu maksudnya. Yang keempat, kelebihan solat berjamaah. Tak? Yang dikatakan kelebihan solat berjamaah sampai 27 kali ganda itu tuan-tuan dan puan sekalian, ini diambil kira daripada al-hasin fi ta'min ta'dil saf. Bersama dengan pahala-pahala itu hasil daripada kita luruskan saf kita. Itulah di antara mutasabbibun an salatil jamaah.
musabab yang membolehkan kita dapat pahala solat berjamaah. Kena buat demikian. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang ni mudahlah. Tiap-tiap masjid sudah ada saf. Saf dah ada dah. Ada yang lebar sikit, ada yang nipis, macam-macam. Tapi ada saf. Nak membantu kita bagaimana nak meluruskan saf. Ada masjid tuan-tuan dan puan sekalian, macam masjid tuan-tuan, Allah Allah saya tak perasan. Di dalam ni saf sekian-sekian, tak? Di luar sana tak sama dengan dalam. Ada tak? Masjid tuan-tuan, Allah Allah saya tak perhati. Macam mana keadaan? Kita kena sama. Jangan kita perhati, kapek di luar tu tak sama kapek dalam. Kita, yang sembahyang luar ikut luar. Bukan begitu. Kena ikut semua, bagi sama. Daripada dalam, luar, kiri, kanan, bagi sama. Bunga-bunga kapek itu sebagai panduan. Bila dah panduan tu tak betul, tak sama dengan dalam, kena ikut dengan dalam lah. Ikut dalam. Macam mana masjid tuan-tuan? Hak dalam luar sama tak? Alhamdulillah sama. Ada masjid tak sama. Tak sama. Jaga betul-betul, bagi sama. Dan seterusnya yang kelima, dia kata daripada hukum hakam yang dapat kita petik dari hadis ini, ada yang dikatakan bahawa al-hikmah bi taswiyatis sufuf, hikmat supaya kita nak samakan saf kita ini kerana apa? Kerana hiya muwafaqah al-malaikah fi sufufihim. Kerana bersama dengan kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada malaikat salat bersama dengan kita. Malaikat dia cukup jaga. Dia akan berdiri sama saja. Maka dengan sebab itu kita berbuat demikian, nak sama dengan saf malaikat. Baik, mana kita tahu? Faqad akhraja Muslim an Jabir qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami untuk mendirikan solat. Ala tasifuna kama tasiful malaikah inda rabbiha? Apakah kamu tidak nak luruskan saf kamu sebagaimana sifat malaikat itu meluruskan saf-saf mereka di segi Tuhan, di hadapan Tuhan mereka? Qulna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tasiful malaikah inda rabbiha? Bagaimanakah kedudukan malaikat di hadapan Tuhannya? Yutimmuna sufuf al-ula. Malaikat tu dia berebut tu nak duduk saf yang pertama. Lurus dalam saf yang pertama. Wa yatarasawna fi saf. Bila mereka berada dalam saf, mereka susun bagi jadi elok. Tapi kita tak nampak lah. Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amin, macam amin. Itu ada hadis. Bila kita salat berjamaah, kita ikut imam. Bila makmum nak kata amin? Iza amanal imam, bila tu imam kata amin, baru kita ikut. Maka kalau takmin, kalau sekiranya amin kita itu bertepatan dengan amin malaikat, sekian-sekian pahala yang kita dapat. Malaikat ikut tak imam. Kadang kita dulu pun ada. Kenapa jadi begitu? Tak. Biar bersama dengan imam. Itu maksudnya. Habis hadis itu dan kita masuk hadis seterusnya, hadis yang ke-69. Sebab kita duk belajar ni tuan-tuan dan puan sekalian, bukan kitab fiqh, kitab hadis ya. Tak hadis, walaupun bab kiblat, bab saf dan sebagainya. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, daripada Nu'man bin Bashir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nu'man, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Apa makna? Maknanya hendaklah kamu luruskan saf-saf kamu, ataupun kamu nak supaya Allah yukhalifanna, maknanya Allah menjadikan kamu itu satu dengan lain itu tak sama, ada tak sepakat dan sebagainya. Akhirnya Allah jadikan orang ni lain dan sebagainya. Kita tak mahu gitu. Tak. Kita yang sama dengan saf itu dalam ukhuwah Islamiyah pun kita nak sama. Kalau boleh. Ada kita mari semayang yang duduk sebelah aku, ni tak tegur aku, lari ke tempat lain. Jangan tak boleh duduk. Mana tahu wah ni mula dah. Dia nak duduk dekat mana dia sembahyang? Dia nak duduk dekat mana? Saf mana dia nak duduk? Nak duduk belakang? Nak lari ke mana? Sebenarnya rapatkan lagi, supaya Allah menyambungkan mahabbah ukhuwah Islamiyah kita itu dengan rakan kita itu. Itu sebenarnya. Tak? Itu dia. Wali Muslim dan hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana. Ini dia cerita dia. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana, maknanya Nabi tengok saf kami itu, Nabi suruh luruskan. Kadang-kadang Nabi bergerak, pegang kami supaya diluruskan saf kami. Hatta ka'annama yusawi biha al-qidah. Seolah-olahnya semacam Nabi nak mengatur kami ini macam dia mengatur puyuk-puyuk yang elok-elok atau bekas-bekas. Kadah ni bekas air pun boleh. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Dia buat demikian sehingga kami pun faham sungguh-sungguh. Ini dia cara bagaimana nak meluruskan saf. Summa kharaja yauman faqama hatta kada ayukabbir. Kemudian satu hari lain dia pun berdiri juga tengok saf kami, sehinggalah bila dah tengok dah lurus betul-betul, barulah dia Allahu Akbar. Nampak tak? Tapi kita sekarang ni kalau hari Jumaat nak tunggu sana, nak Allahu Akbar, la ilaha illallah, bukan main lama. Yang kesiannya orang saf pertama yang kedua lah. Kenapa jadi begitu? Sebab kadang-kadang datang lewat, tak apa bila. Kadang-kadang datang awal duduk tempat lain. Kita beritahu dah, bila datang ke Jumaat, duduk di masjid dengar khutbah. Sebab apa? Kalau tidak dengar khutbah, lara Jumaat kita itu. Dia tak faham pula lara apa benar lara. Lara tu tak dapat pahala lah. Kena dengar khutbah dia. Masuk duduk dalam masjid. Kemudian kalau bolehnya hayya 'alas solah tu bangun dah. Walaupun ada kaul yang mengatakan bila kita nak bangun, qad qamatis solah ke, hayya 'alas solah ke, ada kaul yang mengatakan hayya 'alas solah bangun. Tapi yang banyak yang mengatakan qad qamatis solah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau qad qamatis solah tu orang yang berada dalam saf dah. Tapi kalau qad qamatis solah orang yang duduk di tempat lain tu, baru nak turun mutu, nak turun kereta, duduk tunggu qad qamatis solah. Jangan-jangan rakaat yang pertama terlepas. Itu dia. Sebab itu kena bangun. Makna qad qamatis solah, kita bangun tu. Bangun tu tak bergerak dah. Hanya nak bergerak sikit-sikit je. Berada dalam saf dah kalau boleh. Apatah lagi sembahyang subuh. Sembahyang subuh apa sebab? Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tak? Itu kita nak rebut tu. Para rajulan badiyan sadruh.
Satu ketika Nabi SAW nampak seorang badui, dada dia terlepas ke depan sikit. Tak lurus lah tu. Ya, walaupun berdiri tumit tu bagi sama, tapi perut dada pun kena bagi sama juga. Kacau. Kalau perut besar macam mana? Ya tak? Makna kena jagalah bagi sama lah juga. Saudara. Bakal yang perut besar pada ada. Perut buncit. Buncit-buncit orang lelaki ni tak macam perempuan, ya tak? Itulah. Baik. Nabi kata apa? Nampak seorang tu yang perut buncit tadi ni ataupun dada dia. Bakal ibadallah, dia kata, hamba Allah, la tusawwun sufufakum. Hendaklah kamu samakan, luruskan saf kamu. Dia suruh luruskan juga. Buatlah. Bagi perut dia bagi belakang, dada bagi belakang sikit, bagi sama dengan orang lain. Baiklah. Nabi perhati tu. Ataupun la yukhalifannallaha baina wujuhikum, ataupun kamu nak ada supaya Allah menjauhkan di antara muka-muka kamu. Maknanya tak ada mawadah, tak ada kasih sayang dan sebagainya. Itu kita nak tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita masuk makna ringkas. Dalam hadis ini tuan-tuan dan puan sekalian, wa'idun sebagai amaran kepada sesiapa yang tidak meluruskan saf di dalam salat. Tidak. Bahkan akadar sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sampai kepada satu peringkat bercita-cita, kalau sekiranya kamu tidak luruskan saf, tidak diri bersama ataupun cara lurus tadi ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan muka kamu antara satu dengan lain. Tidak akan bersatu. Rupanya ada lambang di situ. Lambang ukhuwah di antara satu sama lain tu bila kita berdiri berapa-apa sama-sama menghadap kiblat. Ada syiar di situ, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Sebab itu dengan demikian dia kata, hinama yataqaddam ba'duhum ala ba'din fi saf. Kalau sekiranya ada orang yang ke depan sikit, orang yang ke belakang sikit tak sama dalam saf itu, dia kata fayuftanu al-mutaqaddim wa yusibu al-akbar wazahu. Dia orang yang ke depan sikit itu tentu ada dalam dada dia perasaan kibrun wazah. Kibrun ni apa ada? Kita besar diri dan sebagainya. Kan orang kalau orang besar diri itu, dia berjalan sama kita, dia duduk depan lah. Kalau dalam perjalanan tak apalah, duduk depan. Kita duduk belakang dia. Tapi dalam saf semayang pun nak buat begitu lagi. Dia rasa begitu, begini dan sebagainya, dia nak duduk depan sikit daripada orang lain. Tak boleh. Nak duduk depan langsung, duduk empat imam. Bagi imam duduk belakang. Tak? Tak mau lah. Sebab itu dikatakan kibrun tadi ni. Maka dengan itu dia kata ada yang duduk belakang, duduk depan dia. Seolah-olah macam ada adawah baghdha. Ada permusuhan, ada perbezaan antara satu dengan lain di segi sikap dan sebagainya. Dan dengan demikian juga dia kata fatakhtalif al-qulub. Hati pun dia akan terasa, orang ni duduk depan daripada aku, tak mahu bersama dengan aku. Orang ni ke belakang sangat. Hati kita terkata-kata juga. Ya tak? Akhirnya wa yattabi'uha ikhtilaf al-wujuh. Kalau begitu dia kata akhirnya lepas mayang pun tak nak tengok dah orang tu. Ya tak? Orang tu pelik, aku tak mau. Kau dengan dia. Ya tak? Dalam saf pun nak duduk depan ni aku. Kita ni orang Melayu ni tak berani nak tegur tau. Kadang-kadang kita bukan tak berani. Tak tahu kita rasa macam mana tu. Orang Arab ni dia tarik kita. Kalau kita depan ni dia tarik ke belakang. Kalau kita belakang tarik depan. Kita rasa mesra pula dia buat begitu. Oh, mesra. Arab bukan orang Melayu, nampak tak? Mana kita mesra balik dengan dia.
Inilah yang Nabi SAW kata begitu. Dan dengan demikian juga dia kata tahsil al-qati'ah wa tafriqah. Dia akan ada tu terputus hubungan ukhuwah, renggang kita dengan dia. Maka dengan itu dia kata yafut al-maqsad al-matlub. Maka hilanglah apa yang dikenaki dalam solat kita itu, yang nak kesatuan, mawaddah, rahmah dan sebagainya. Itu yang dikatakan jamaah. Yang dimaksudkan jamaah itu supaya antara satu sama lain jangan rasa apa-apa pada ketika itu. Duduk satu sahur itu, kaya, miskin, hina, dan sebagainya, kita anggapkan sebagai wujuh kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia jamaah. Maka dengan sebab itu dia kata ada al-mahabbah, ada tawassul. Ada mahabbah, kasih sayang. Tawassul, kita nak hubung di antara satu dengan lain. Lepas itu kita nak tanya apa nama, dari mana. Kalau tak kata di Mekah, kita tanya tu. Walaupun yang setengah tu macam itik dengan ayam lah bahasanya. Tapi bahasa isyarat pun boleh faham. Dia kata duduk sekian-sekian, mari dengan kapal terbang sekian-sekian. Faham kita. Ya tak? Itulah konsep jamaah di dalam meluruskan saf ini. Dan selain daripada itu dia kata li'anna al-jaza'u min jinsil amal. Ini adalah sesuatu yang akan mendapat balasan daripada amalan yang kita buat. Sebab itu dia katakan sempurna jamaah itu dengan demikian. Nabi SAW memberitahu pada sahabat, mengajar para sahabat. Bil qaul, dengan kata-kata, sawau, luruskan. Kerana yuhazibum bil fi'li, kadang-kadang Nabi bil fi'li, dengan perbuatan Nabi jalan, tengok, pegang, pergi sama. Fazal la yaqimuhum wa la yaqim biyadih. Sehingga dia katakan, kadang-kadang dia kata yuqimuhum biyadih. Dia pegang bau tu, tengok depan ke belakang nak luruskan. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin peringkat awal, kan tak? Mungkin kita hari ini tak perlulah Tok Imam buat begitu. Kalau ada Tok Imam buat begitu, tak main dah semayang ni. Meditasi sangat Tok Imam ni, macam aku tak tahu sangat. Mula tu. Mula dah. Tapi dia tak tahu sungguh. Dah tak? Hatta zanna sallallahu alaihi wasallam annahum qad arafu fahmu. Jadi apa yang Nabi buat itu, tuan-tuan dan puan-puan, sehinggalah Nabi buat sampai para sahabat faham, tahu tentang betapa pentingnya meluruskan saf ini. Itu dia. Sehingga dia kata iza biwahid ila wadi qad bada sadrahu fisal min baina asba. Kalau sekiranya ada salah seorang yang duduk dada dia terlepas ke depan sikit, dia kata faqadiba sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi marah. Walaupun dia tak pergi jauh, Nabi marah dah. Sebab tu dia katakan tasawwu sufakum aw yukhalifanna Allah baina wujuhikum tadi. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, apakah hukum hakam yang akan dapat kita petik daripada hadis ini? Satu, zahir hadis wujub ta'dilus sufuf. Zahir hadis wajib kita luruskan saf. Tahrim ta'wijiha lil wa'id asyadid. Haram kita bengkang-bengkokkan saf kita dengan amaran yang amat keras. Yalah, bengkang-bengkok tu tidaklah, tapi sikit sebanyak tu tak sama. Tetapi dia kata yujad, ada setengah hadis yang sahih meringankan, yukhaffif min hidati hadza ta'kid, meringankan sikit, mungkin meringankan ada ketika-ketika tertentulah. Fayusrif ila istihbab ta'diliha. Maka dengan sebab itu ada kaul yang mengatakan tadi, dia kata istihbab, bukan wajib, istihbab.
Ada kaul yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan istihbab, digalakkan sahaja. Ada yang mengatakan al-karahah syadidah. Karahah syadidah ni dibenci sungguh-sungguh, amat dibenci. Kalau sekiranya lurus tak diluruskan saf. Ini berdasarkan kepada ma'khuz minal hadis sabiq, berdasarkan kepada hadis yang lalu, iaitu inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Sesungguhnya dengan meluruskan saf itu min tamamis salah. Apa tamas salah? Makna sempurnalah sembahyang. Maknanya kalau sekiranya tak lurus sikit tu, seolah-olahnya sembahyang tu sah, tapi tak sempurna. Kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, kalau boleh ni kita nak tamam, hak yang sempurna tu. Hak yang kata 27 kali ganda tu. Jadi bila tak tamam, tak sempurna, mungkin tak dapatlah. Itu dia. Dan satunya dia kata yang kedua, syiddatu ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bi iqamati sufuf. Baginda sallallahu alaihi wasallam ambil berat sungguh kepada para sahabat supaya meluruskan saf. Pakakana yatawalla ta'diluha biadil karimah. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan pegang tu nak meluruskan. Maka dengan itu dapatlah kita faham bahawa kesungguhan yang dilakukan oleh baginda itu seolah-olahnya dikata yadullu ala anna taswiyat as-sufufi min wadhifatil imam. Untuk meluruskan saf itu ialah tanggungjawab imam. Sebab itu Nabi sendiri berjalan. Kita hari ini saya pun tak pernah berjalan. Kalau saya berjalan, takut tak mari dah orang yang saya pegang tu. Itu imam ni. Serik sungguh. Padahal kita nak supaya mereka tu dapat pahala. Tamam salah dan sebagainya. Tentu maksudnya tak apalah, kita belajar hadis ini, kita kupaskan, kita huraikan supaya semua kita fahamlah insya-Allah Dan kita buat. Benar ni bukan payah. Benar ni mudah aja. Saf dah ada dah. Tiap-tiap masjid dah ada, dah lurus pun saf. Betul berdiri elok-elok. Itu dia. Dan yang ketiga dia kata, untuk mendapat pahala yang banyak yang dikatakan tamam salah inilah sempurna. Inilah dengan sebab inilah dan sebab luruskan samakan dan sebagainya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai satu amaran, siapa yang tidak mau meluruskan tadi ini takut kalau Allah Subhanahu wa taala menjauhkan muka sama antara satu sama lain, orang ni benci orang ni benci orang ni dan sebagainya. Tak? Dengan sebab kita tak luruskan saf. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam murka sangatlah bila ada orang yang tidak menyamakan saf ini. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, pengajian kita pada malam ini. Yang baik, yang benar semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.